Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada al-jihad ala kulli muslim. Alladzi wa'adahum bi jannatin na'im. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, rabbi tammim bil khair. Ayyuhal ahibba wal a'izza ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Pertama dan selamanya marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar takwa, dengan arti kata kita melakukan segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan meninggalkan segala apa yang Allah Ta'ala larang. Moga-moga dengan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-Nya yang mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Seluruh saf kepimpinan Surau Muhsinin, seluruh pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada tengah hari yang mulia ini kita dapat sama-sama kita berkumpul bagi menunaikan kefarduan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni solat fardu zuhur secara berjamaah. Dan sebelum itu sama-sama kita bertazkirah, kerana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dengan jelas, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Maka hendaklah kita sentiasa berada dalam peringatan, kerana peringatan itu sesuatu perkara yang amat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Indahnya Islam membawa suatu martabat dan memartabatkan manusia dengan ilmu. Nabi SAW tatkala mula bertemu dengan Jibril alaihissalam, lalu Jibril peluk Nabi SAW dengan kalimah Iqra. Dan terus sehinggalah 3 kali Iqra dan Iqra, iaitu membawa suatu maksud yang besar. Bacalah, bacalah, yakni bila sebut membaca maknanya luas, iaitu ayuh tuntutlah ilmu. Saudara-saudara sekalian, mutaakhir ini kita melihat suatu agenda kekeliruan yang cuba merosakkan umat manusia melalui jalan saraf, supaya manusia terus menjadi khadda', seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, sata'ti 'alan nasi sanawatun khadda'ah yukazzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukhanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah. Nabi kata akan datang tahun-tahun yang mana manusia menjadi keliru. Kalau dalam bahasa Kelantan istilah dia ialah menjadi bengong, khadda'ah, sudah pening. Yang benar dikatakan pembohong, yang pembohong dikatakan benar. Sekarang kita lihat, tatkala kita nak menikmati dunia, kita lupakan ulama. Tatkala kita berada di pangkat yang tinggi, kita lupakan ulama. Tatkala kita berada dalam keadaan kita hebat, mewah, kita lupakan agama.
Yang amanah dikatakan pembohong, yang pembohong dikatakan amanah. Yang pengkhianat dikatakan betul, yang betul dikatakan pengkhianat. Ini berlaku. Wa yatakallamu fiha ar-ruwaibidah. Maka Nabi kata, berkatalah puak-puak Ruwaibidah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man Ruwaibadu ya Rasulullah? Siapa puak-puak Ruwaibidah ni ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW sambung dalam sabdanya, al-ammatu tatakallamu fil amril khasah. Yakni orang awam yang tak tahu apa tapi bercakap perkara khusus dalam hal ihwal agama. Sebab itu tuan-tuan yang berbahagia sekalian, kita tidak boleh mengelak daripada menuntut ilmu. Bahkan tidak dapat tidak, fitrah manusia ini ialah beragama. Dan agama perlu didalami dan difahami. Kita lihat agama Islam, agama yang realiti, agama fitrah. Sekarang kita menyambut Hari Raya Fitrah. Fitrah yang realiti. Bukan agama fantasi. Bukan agama ikut logik akal kita. Bukan agama yang ikut rasa hati kita. Ada perkara dalam Islam yang kita nampak boleh tapi tak boleh. Ada perkara dalam Islam nampak tak boleh tapi boleh. Sanjungnya kita kepada Nabi SAW dan para sahabat sanjung kepada Nabi SAW. Tatkala ada sahabat nak mencium, nak sujud kepada kaki Nabi, boleh ke tak boleh? Nampak baik sebab kita sanjung dia sampai kita nak sujud dia, tetapi Nabi melarang. Nampak boleh tapi tak boleh. Sebab yang layak untuk menerima sujud kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi melarang. Tapi bayangkan tuan-tuan, kita raya, kita minta maaf dengan mak ayah kita. Terlalu banyak dosa, kita pun salam, nak tunjuk kebaikan kita, salam, cium tangan, kemudian minta ampun, sujud kat kaki dia. Nampak baik. Kalau mak ayah kita tak tahu kemahakam, ya Allah, baiknya anakku, ya Allah. Padahal tak boleh. Sebab yang hanya menerima sujud yang boleh kita sujud kepada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ada benda boleh tapi tak boleh. Ada benda yang kita nampak tak boleh tapi boleh. Tak. Apa tuan-tuan? Berkaitan dengan Yesus. Yesus ni tuan-tuan, boleh ke tidak kita beriman dengan Yesus? Hari ini ramai orang keliru bahawasanya Yesus ni adalah Tuhan kepada Kristian. Duk berpegang Yesus Tuhan Kristian. Pasal apa tak boleh beriman dengan Yesus? Sebab Yesus adalah Tuhan Kristian. Kalau kita tidak mengkaji, kalau kita tidak mendalami ilmu agama, maka kita akan keliru. Sebab itu dalam agama dia tidak boleh dengan logik akal. Sedangkan Yesus adalah Nabi Isa alaihissalam. Dalam bahasa Inggeris adalah Yesus. Nabi Musa Moses. Nabi apa lagi? Nabi Yusuf Joseph. Nabi Daud David. Tuan-tuan nak bubuh anak David Beckham, terpulang. Siapa nama anak? Muhammad David. Ibnu Sina kita belajar. Ibnu Sina dalam bahasa Inggeris Avicenna. Kalau orang Jawa panggil Ishak ni panggil Sekak. Orang Melayu panggil Ishak, panggil Sahak. Siapa nama Sahak? Apa maksud Sahak? Ishak. Tak. Orang Kelantan tuan-tuan, dia biasa Muhammad ni bubuh nama Mat. Muhammad ni dia ringkaskan dengan nama Mat. Tak, Kelantan. Orang dulu dia nak ringkaskan nama Muhammad, dia bubuh MD, dia bubuh MAT. Tak, MAD Mat. Kawan saya Azlan bin Mat, waktu sama-sama belajar kat Mesir, nak buat pendaftaran. Ma ismuka? Azlan bin Mat. Ma ismu abuk? Siapa nama bapa kamu? Mat. Arab tu kata ana arif abuk Mat. Aku tahu bapa engkau dah mati. Ma ismu abuk? Siapa nama bapa kamu? Mat. Sebab apa? Sebab orang kita Mat ni ialah akronim kepada Muhammad. Tetapi kalau orang Arab, Mat tu jadi mati. Mat tu jadi mati. Siapa nama bapa kamu? Mat. Aku tahu bapa engkau dah mati. Tapi siapa nama bapa kamu? Mat. Aku tahu kau ni anak yatim. Siapa nama bapa kamu? Mat. Tak.
Sebab itu tuan-tuan yang berbahagia sekalian, dia kena kaji benda ni. Maka apabila kita berada dalam agama Islam tanpa kefahaman, maka rosak. Jadi isu berkaitan dengan beriman dengan Yesus adalah wajib. Kita berpegang bahawasanya Nabi Isa AS tidak lebih sebagai seorang Rasul dan seorang Nabi AS. Sebab itu tuan-tuan yang berbahagia sekalian, lantaklah sama ada Yahudi nak menggelar Nabi Isa AS sebagai ahli sihir. Kristian nak berpegang bahawasanya Nabi Isa AS sebagai anak Tuhan. Itu lantak dia. Kita faham kita, pegangan kita macam mana? Seperti mana yang diajar oleh agama. Saya itu tuan-tuan yang berbahagia sekalian. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita disempurnakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan suatu perkara yang sangat besar. Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Al-Quran sehingga Al-Quran itu sempurna. Tidak lain dan tidak bukan nak mengangkat martabat umat manusia. Kita hari ini kenal Quran bulan Ramadan je. Lepas Ramadan lupa dah Al-Quran. Sedangkan Al-Quran, kalau kita tengok dalam banyak ayat, Ramadan baru-baru ni, di antara yang disyarahkan, yang kerap disyarahkan oleh para penceramah, para asatizah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk kepada manusia, hudan linnas, dan menjelaskan perbezaan antara baik dan buruk. Baik dan buruk, membezakan di antara jahat dan baik, batil dan hak, membezakan syurga neraka, membezakan dosa pahala. Tetapi adakah sekadar bulan Ramadan sahaja Syawal kita dah lupa Al-Quran? Hari ini Quran dijadikan sebagai perhiasan-perhiasan dinding-dinding rumah, perhiasan dalam almari-almari rumah. Sedangkan Al-Quran menjadi perhiasan dalam jiwa kita. So itu tuan-tuan yang berbahagia sekalian, apa yang tinggalkan Nabi SAW kepada kita yang tidak sempurna, daripada soal bangun tidur sampailah kita tidur semula, Nabi SAW ajar kepada kita. Cuma kita ikut tak ikut je. Ikut tak ikut sama ada kita tahu ataupun tak tahu, faham ataupun tidak faham. Sebab itu kalau kita kaji balik bagaimana Nabi SAW ajar kepada kita cara berak. Orang Melayu terkenal dengan sembelit. Orang Melayu terkenal dengan buasi. Sedangkan Nabi SAW ajar dah bagaimana kita nak kehidupan kita supaya kita dalam keadaan sihat. Bermula daripada makan, tidur. Kita lihat bagaimana Nabi SAW makan dalam hadis-hadis yang diceritakan di dalam Syama'il Muhammadiyah, yang mana lutut kaki kanan berada di dada, menghampiri dada. Betis kaki kiri berada di bawah paha. Cara kita makan. Kemudian kita tidur. Bagaimana kita tidur? Kita tidur tuan-tuan, Nabi SAW ajar kepada kita, iaitu kita mengiring di sebelah, di atas lambung kanan. Lambung kiri berada di atas. Kita berak. Hari ini tandas ada dua jenis. Satu tandas duduk, satu tandas cangkung. Mana yang ikut sunnah Nabi SAW agak-agak? Ni pakat nak buat rumah ni, nak ikut sunnah ni, agak-agak mana satu? Ya. Macam mana? Ada yang kata tandas cangkung, itu cara sunnah Nabi SAW. Ada yang kata tandas duduk. Kalau kita kaji balik, dua-dua sebenarnya ikut sunnah Nabi SAW. Cuma barat menggunakan tandas duduk adalah cara yang paling mudah untuk kita ikut sunnah Nabi SAW. Nabi SAW ajar kita dalam hadis macam mana cara kita buang air ikut sunnah, iaitu lutut sebelah kanan naikkan ke atas menghampiri dada kita, maknanya kita
Sehingkan badan ke depan ke sebelah kanan. Yang lutut sebelah kiri lurus. Tak, lurus. Tangan kiri tumbuk perut lambung sebelah kiri, tangan kanan berada di atas apa nama ni? Ubun-ubun ya. Di atas ubun. Kepala ni. Jadi kita tak perlu buang air besar dengan cara meneran tak ada. Apabila kita duduk macam tu, lambung sebelah kiri ni lapang. Bila lapang kita tinggal tekan. Cuma kita menerankan sikit saja, kita tekan, insya-Allah keluar najis. Nak praktikal susah tuan-tuan kat sini. Tapi nak suruh praktikal tak ada masalah, boleh. Ya. Tapi jarang orang kita buat. Sebab itu barat bila mengkaji, dia ambil dalam kitab-kitab ilmuan Islam, lalu dikaji-kaji cara macam mana nak senang yang boleh menjaga kesihatan kita, tidak lain dan tidak bukan ialah buat tandas duduk. Bila kita duduk tuan-tuan, kita dah tak perlu menahan kaki kita. Nak cangkung kena tahan tuan-tuan. Ya, bila tak menahan kaki kita, kita tinggalkan begini saja, angkat sikit, jengkit sikit kaki kiri, naikkan ke atas, kaki kanan naikkan ke atas, kaki kiri lurus, tinggal saja tekan di perut. Nampak? Maknanya barat lebih awal mengkaji. Itu salah satu, buang air besar. Sebab tu tuan-tuan yang berbahagia sekalian, banyak lagi cara Nabi SAW, sampailah dalam bab persetubuhan pun. Cuma nak tanak aja. Dalam kita nak mengawal kebaikan, nak mengawal diri kita supaya berada dalam keadaan baik. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Apa dia tuan-tuan? Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini jaminan Allah Taala bagi kepada kita. Dirikanlah salat, maka sesungguhnya salat itu mencegah daripada keburukan dan kemungkaran. Hari ni kita salat tuan-tuan. Lepas ni kita salat lagi. Malam ni kita salat lagi. Pagi tadi kita bangun salat. Tetapi kenapa juga kadang-kala bila kita salat kita tetap juga kadang-kala kita melakukan perkara-perkara maksiat. Ada orang sembahyang 5 waktu di masjid tapi kadang-kala menipu juga. Tak. Ada orang sembahyang di masjid tapi keluar daripada masjid curi selipar orang, kasut orang. Motor sekarang paling famous hilang dekat masjid. Ya. Maka tuan-tuan yang berbahagia sekalian, sedangkan jaminan Allah bahawasanya orang yang solat dalam keadaan baik dan sempurna, maka dia akan jauh daripada keburukan dan kemungkaran. Apakah Allah Ta'ala menipu kita? Tidak. Benar jaminan tersebut. Tetapi macam mana cara kita solat? Ini mesti dengan ilmu. Ya. Kita lihat arkanus solat. Bermula daripada kita ambil wudu, arkanul wudu. Betul ke tidak kita ambil wudu? Kemudian cara kita solat. Biasanya yang salah ialah dalam bacaan Fatihah. Dalam bacaan Fatihah. Dalam bacaan Fatihah, apa yang salah tuan-tuan? Kita kadang pergi masjid besar-besar. Imam sedap. Ke pula tarawih baru ni imam sedap. Kalau kita dengar betul-betul, ada banyak yang salah. Di antara yang salah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Nampak macam betul kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Mana salah? Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Patutnya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Patutnya begitu. Itu yang jelas. Bagaimana yang tidak jelas? Yang baca secara sir. Kita solat zuhur tuan-tuan. Maklumlah nak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Tak apa kita kata baca betul, tapi di masa salahnya. Salahnya ialah tuan-tuan pada soal waqaf dan wasal. Tak ada beza. Mana wasal, mana waqaf. Ini berlaku. Sebab tu kita kena perhatikan.
Bila satu perkataan ataupun satu huruf ataupun bacaan salah dalam Fatihah, rosak Fatihah, rosak rukun, rosak solat. Ini perlu kita tengok balik, kaji balik dalam seharian kita solat macam mana. Sebab tu tuan-tuan yang berbahagia sekalian, Allah Subhanahu wa taala melantik para rasul adalah untuk membangkitkan, untuk menaikkan, mengangkat martabat umat manusia. Dan Islam Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dalam semua aspek. Dalam soal akidah, dalam soal hukum hakam, dalam soal akhlak. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Kesudahan kami jadikan engkau wahai Muhammad tidak lain dan tidak bukan untuk menjalankan satu syariat yang lengkap daripada hukum hakam agama, maka turutilah syariat tersebut dan jangan engkau turuti ikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ini arahan Allah Subhanahu wa taala. Allah dah sempurnakan syariat Islam daripada segenap aspek. Soal kewangan, soal ekonomi, soal apa lagi, semuanya Allah Taala sempurnakan. Tetapi ramai lagi akhir-akhir ini kita melihat apabila ada tangan-tangan manusia yang cuba merosakkan dengan penuh hawa nafsu mereka, sehingga kan hari ini Al-Quran dinafikan. Ada yang supaya mengkaji balik Al-Quran, ada yang menuduh bahawasanya Al-Quran itu adalah susunan para ulama, ahli fiqh dan sebagainya. Ini berlaku. Sebab itu tuan-tuan yang berbahagia sekalian, maka Al-Quran perlu difahami dalam kefahaman yang sangat mendalam. Hari ini cara kita nak mendalami Al-Quran, kita kena dalami bahasa-bahasa Al-Quran. Kita kena dalami bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Bahasa Arab ni tuan-tuan, salah perkataan, salah makna. Kadang satu perkataan, 2-3 makna. Al-khiyar. Kita tengok kamus boleh jadi timun. Al-khiyar dalam fiqh, dia menjadi suatu perkara yang dua perkara, salah satu perkara yang terbaik di antara dua pilihan. Ain, mata. Kita baca fiqh, ain tu apa dia? Benda tersebut. Ain. Suatu tuan-tuan yang berbahagia sekalian, hari ini kita lihat masalah yang paling teruk adalah masalah mendalami bahasa Arab. Masalah mendalami bahasa Arab. Hari ini saya bawa 2 orang pelajar UPSI yang sedang praktikal di sekolah tempat saya mengajar di Sabak Bernam, tuan-tuan. Yang mana mereka ini ada 20 orang untuk pergi ke Yaman dan Oman untuk mendalami bahasa Arab. Ya. Untuk mendalami bahasa Arab yang memerlukan suatu perbelanjaan yang besar, iaitu mencecah RM120,016, RM120,016 selama 3 bulan. Ya. Jadi tuan-tuan, ini perkara yang sangat penting kita nak hantar dia orang ni supaya mendalami bahasa Arab. Hari ini saya mengajar tuan-tuan, guru jangan kata bahasa Arab tak tahu, Quran pun ramai yang tak tahu. Dia lebih kurang kita sahajalah yang kerja dalam pelbagai sektor. Mungkin zaman dulu, zaman perang Jepun, kita susah nak jumpa Quran. Bila dah besar dapat jumpa, tahulah baca sikit-sikit, cuma segan-segan kita nak baca dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan yang berbahagia sekalian, dalam era sekarang zaman moden, kita perlu bantu mereka dalam apa sahaja cara boleh supaya mereka ini terus mendalami ilmu, supaya mereka menjadi kelompok seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tidak munasabah semua orang beriman ini semuanya pergi berperang.
Semuanya bekerja. Mesti ada satu kelompok kafah yang mereka ini pergi menuntut ilmu, mendalami ilmu secara tafaqahu fid din. Maknanya secara mendalami betul-betul, berjumpa, bertemu mata dengan guru. Agar mereka setelah mana habis peperangan, mereka pulang lalu mereka boleh mengajar kelompok-kelompok yang sedang sibuk berperang. Perang di sini bermaksud ada peperangan secara akhirat, ada peperangan mengejar duniawi. Supaya kesedaran itu ada. Maka kelompok-kelompok inilah yang kita harapkan supaya mereka belajar menuntut ilmu. Agar 20 orang tadi yang pergi menuntut ilmu balik boleh memahamkan ataupun mendidik 20,000 orang umat manusia dalam negara kita. Saya difahamkan kutipan akan sejarah di belakang. Tuan-tuan boleh tentang kalau kelah hari ni tak bawa duit, tuan-tuan boleh buat cek, melalui cek atas nama Bendahari UPSI. Atas nama Bendahari UPSI dan mesti tuan-tuan maklumkan kepada nombor-nombor yang tertera di dalam pamphlet ni. Supaya senang nak membahagikan duit ni, duit untuk pengurusan yang ni, duit untuk pergi ke Yaman ataupun pergi ke Oman. Tuan-tuan yang berbahagia sekalian, kita kembali kepada soal Islam tadi. Islam sempurna dalam soal akidah, dalam soal akhlak dan dalam persoalan perundangan. Dan fitrah manusia beragama. Kita tak boleh menafikan apa pun bangsa dia, apa pun agama dia, fitrah mesti agama. Kita Islam, fitrah kita agama Islam. Buddha, fitrah dia agama Buddha. Hindu, fitrah dia agama Hindu. Seorang mak rempit, waktu dia merempit, sebelum dia nak start motor tanya dia, kalau merempit ni aksiden, nak masuk tanah perkuburan mana? Sudah tentu dia akan bagi tahu dia nak tanah perkuburan Islam. Kalaulah seorang bapa mak rempit meninggal dunia, mak rempit tadi dia tak cari kawan-kawan rempit dia untuk uruskan jenazah bapak dia. Air rempit sama-sama boleh. Kenapa tak urus bapak dia sendiri? Tolonglah urus. Dia akan cari pak imam. Ini berlaku. Dia akan cari pak imam. Sebab apa? Sebab fitrah dia kembali kepada agama. Begitu juga Buddha, begitu juga Hindu. Mereka akan kembali kepada agama. Sebab itu tuan-tuan yang berbahagia sekalian, perkara ini tidak boleh elak dalam jiwa kita bahawasanya agama ada sangat penting dalam kehidupan kita. Cuma Islam adalah agama yang paling sesuai dengan fitrah manusia. Itu kena faham. Bila sebut paling sesuai dengan fitrah manusia, kerana agama Islam adalah agama yang realiti. Pegangan kita, imam kita Al-Quran. Kita berpegang, perlembagaan kita adalah Al-Quran yang tidak ada perubahan sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang. Dan melengkapi kitab-kitab samawi yang terdahulu. Sebab itu tuan-tuan yang berbahagia sekalian, kita lihat agama-agama lain macam mana. Bahkan kalau kita tengok Kristian, mereka menjadi keliru, tidak ketahuan dalam bab soal pakaian, macam mana pakaian yang sebenarnya. Mereka nak telanjang-telanjang, mereka nak berpakaian. Tetapi kita lihat bagaimana Islam membawa suatu perubahan. Islam membawa suatu martabat, nilai yang tinggi untuk mengangkat darjat umat manusia supaya ke arah yang lebih baik. Sebab itu tuan-tuan yang berbahagia sekalian, Nabi SAW meninggalkan kita dalam kelengkapan 1001 penyelesaian masalah. Hukum hakam yang diterangkan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Ta'ala memberi peringatan, amaran yang keras. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Jelas dan tegas. Sesiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka nescaya dia adalah manusia yang zalim, manusia yang kafir. Sebab itu 5 perkara Islam nak bawa adalah untuk untuk memartabatkan manusia
Yaitu pertama sekali supaya menjaga agama. Pertama sekali. Kedua, supaya menjaga diri, maruah dan jiwa dia. Menjaga agama. Ada hukum hudud berkaitan dengan orang yang murtad. Menjaga diri dalam persoalan apa tuan-tuan? Dalam persoalan maruah, aurat. Dalam persoalan perbezaan antara baik dan buruk. Yang ketiga, menjaga akal fikiran. Supaya manusia terus berpegang teguh dengan Al-Quran. Wallahu yad'u ila, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita supaya kita terus